Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul hakim al haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani. Shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran pada malam ni kita jumpa lagi rupa-rupanya. Sebenarnya malam ni jadual yang sebenar. Semalam waktu saya berehat, lepas tu minta ganti. Sebenarnya malam ni malam yang sebenar. Jadi tersambung, alhamdulillah cepat sikit boleh habis. Yang mana kita sambung balik pengajian kita kitab Muniatul Musalli, dan ini adalah kali ketiga dalam kita membahaskan niat. Nak bahas niat ni susah, tidak semudah menyebut. Nak semayang niat, nak wuduk niat, niat je lah. Dia tak semudah itu. Kalau semudah itu, kenapa kita sampai 3 kali? Masih lagi duduk rukun solat yang duduk kat niat nombor 1. Kitab Jawi muka surat 7. Daripada atas 14, muka surat 7 14 daripada atas. Kalau Jawi, kalau Rumi kitab saya 16, kitab tu 28 ke 29 lah. 28 kitab biru. Yang mana sebelum ni sebelum ni kita bahas berkaitan dengan niat. Kita masuk qasad, ta'arud dan ta'yin. Dalam sembahyang tu kadang-kadang perlu ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu maghrib. Mesti kena ada 3 tu dalam hati. Baru sah. Ada sembahyang kena jadi 4, iaitu sembahyang Jumaat. Dan sembahyang i'adah, dan sembahyang yang dinazarkan, dan sembahyang jamak takdim kerana hujan. Kena ada imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Kadang-kadang 2 je, iaitu solat sunat. Solat sunat pula terbagi pada 3. Semalam baru kita bahas, takkan lupa. Solat sunat ada sebenarnya keseluruhan ada 4. Solat sunat berwaktu, solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab pula bahagi 3. Solat sunat bersebab yang sebab tu datang dulu, sebab tu datang kemudian, sebab tu sedang berlaku. Ini semua semalam kita bincang. Jika solat sunat yang tadi berwaktu ataupun bersebab tadi, dalam niatnya kena ada 2 je. Aku semayang qasad dengan semayang apa? Duha lah. Ta'yin. Yang ketiga, sembahyang sunat tapi bukan berwaktu, bukan bersebab. Sembahyang mutlak, sembahyang sunat mutlak. Maka yang wajib usalli saja. Aku sembahyang, cukup, memadai tu. Situ kita berhenti kat situ. Dan kita bahas juga solat sunat yang berwaktu ni juga yang sunat di qada jika terlepas. Kalau solat fardu pun solat berwaktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah difardukan, yang mana fardu tu ada waktu yang tertentu, yang 5 waktu kan. Sekarang ni nak sembahyang isyak tak boleh, haram, berdosa. Sekarang ni sebab tak masuk waktu lagi. Qada lain, ni bukan qada, tunai. Sekarang nak sembahyang zuhur tak boleh. Sebab apa? Kitaban mawquta. Dah tentu dah waktu. Jadi solat fardu adalah solat yang berwaktu juga, tapi dia wajib. Maka solat yang wajib, solat berwaktu yang wajib, jika tinggal wajib qada. Solat sunat yang berwaktu, jika tinggal sunat qada. Sebab dia solat sunat. Solat sunat yang berwaktu yang kita bincang semalam. Itu sedikit pengulangan yang semalam masuk kita yang hari ini. Dan sunat melafazkan niat.
Kata pengarang, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, lepas kita dah faham nak kena niat qasad, ta'arud, tayin, apa yang nak kena ada dalam hati ni, dan kita faham dah niat ni, maka macam mana pula yang mana kita adakah kita dituntut untuk sebut dekat mulut yang biasa kita panggil usalli lah, nawaitul wudu'a ke, nawaitu raf'al hadath, nawaitu raf'al hadathil akbar, mandi wajib, nawaitu raf'al hadathil asghar. Adakah, ataupun bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang, disebut kat mulut, sahaja aku sembahyang fardu maghrib, ataupun sahaja aku ambil wuduk, sahaja aku mandi wajib, yang sahaja-sahaja yang disebut kat mulut tu, bahasa Melayu. Ataupun mungkin bahasa Arab usalli nawaitu, atau mungkin bahasa Cina, saya tak kerti nak sebut, atau mungkin bahasa India, mungkin bahasa Jepun, yang disebut kat mulut tu, itu dipanggil lafaz niat. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu menggambarkan hati. Yang keluar kat mulut tu menggambarkan hati. Kita pun memang begitu. Bila kita sebut kat mulut, itulah hati kita. Kata, apa ni, lama tak jumpa, hidup lagi. Oh, mulut dia kasar, kata hidup lagi. Lama tak jumpa, oh hidup lagi. Lepas tu kata, mulut aku je jahat, hati aku baik. Boleh tak? Tak kena. Hati itulah, mulut itulah melambangkan hati. Itulah melambangkan hati. Dia bukan doa ke orang tu mati, tapi itulah hati dia. Jadi apa keluar kat mulut, itu lambang hati. Kita nak satu pekerjaan ni, kita interview ke apa, minta kerja, nak satu pekerjaan, hati, bila nak sebut hati lah, hati kita nak sangat, kita usaha semua, tiba-tiba dapat, keluar kat mulut, yes. Kenapa keluar kat mulut? Itulah hati dia, lega, aku nak lah. Maknanya hati, dia akan keluar kat mulut. Sebab tu orang yang marah ni, dia tahan. Dia marah, dia tahan, peram, lama-lama meletup keluar kat mana? Keluar kat mulut. Kalau lah meletup sungguh, dia keluar mulut dengan kaki tangan sekali keluar. Tu dah terlebih-lebih lah. Sebab tak cukup mulut. Sebab dah lama aku peram ni, kau tahu. Dah 3 tahun lah contoh. Kalau setakat 3 bulan, mulut aja tak naik tangan kaki. Baru 3 bulan, duk peram. Kenapa keluar kat mulut? Itulah hati. Jadi apa sahaja yang di hati, terjemahan dia boleh keluar kat mulut. Jadi bila kita keluarkan kat mulut dari segi sembahyang ni, maknanya itulah hati kita. Itulah hati. Cuma dia kata, dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu, sebelum, daripada takbir. Takbiratul ihram. Takbir tu takbiratul ihram lah, mula-mula sembahyang tu. Sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu, maknanya sebelum daripada takbiratul ihram. Bukan niat, sunat zahirkan dulu. Yang tadi tu, apa hati nak, cakap dulu dekat mulut. Tapi itu bukan niat, sunat. Dia tak kata, dan sunat melafazkan niat, dia kata dengan lidah, bukan dengan hati. Kita dah bahas sebelum ni, bukan semalam, satu lagi. Bahawasanya dalam hati ni banyak jenis. Ada azam, ada hadis nafsi, ada hajis, ada niat macam-macam, ada himmah atau hammun. Jenis nak kita nak ada 6 jenis. Siapa salin tahu lah, baru rasanya baru ni. Nak kita ada 6 jenis. Nak ada 6. Ada yang dipanggil hajis, ada yang dipanggil khatir. Semua nak tu, cuma kekuatan nak tu kuat mana. Hajis nak, khatir kuat sikit. Dia ada hadis sunnah 50, kuat 50. Azam berapa? 90. Niat dah buat, nak terus buat. Niat itu dia punya tingkatan, peningkatan. Jadi bila dia nak semayang tapi belum semayang lagi, maka dia sebut kat mulut tu azam dia, aku nak. Jadi bila dia sebut kat mulut, itu bukan niat, tapi itu sebagai azam ataupun nak menzahirkan hasrat hati. Okey. Dan ianya sunat dengan lidah, bukan dengan hati. Tapi banyak kita buat kat mana? Kat hati kan? Allah saja aku semayang, tu hati. Boleh ke? Boleh.
Cuma yang sunat ni dekat lidah. Dekat lidah yang sunat. Lepas ni kalau kita usalli fardul isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala kat mulut. Kalau bahasa Melayu. Tapi kita jarang niat bahasa Melayu kat mulut. Sahaja aku sembahyang fardu isya' 4 rakaat mengikut imam, tambah lagi menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Kena kat lidah. Tapi kita kadang-kadang dekat lidah pun ada, usalli ada juga. Kadang-kadang tak ada, tapi kat dalam hati mesti ada, tak? Yang kita baca dalam hati tu mesti ada. Allah, masa tu ada duduk membaca-baca kan, sahaja aku dalam hati. Sedangkan yang sunat kat lidah. Cuma kat hati boleh. Jadi dekat dengan lidah. Dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Kenapa sebut? Apabila kita sebut dekat mulut, itu tanda hati kita nak. Dan bila sebut dekat mulut, nak tu nak sungguh. Kalau tak sebut, dia baru nak. Yang tadilah kita letaklah hajiz ke, khatir ke, hadisun nafs ke. Kita letaklah apa-apa pun yang bukan tahap azam. Yang bukan tahap niat. Sebab tahap azam ni tinggi. Azam ni 90. Nak 90. Hajiz nak 25%. Nak juga. Tapi tak berapa kuat kan. Khatir kuat, nak 30%. Tapi kalau azam, kita boleh letak 80, 90, 99 boleh letak. Tu azam. Nak tu. Nak jenis azam. Nak jenis hajiz. Nak jenis khatir. Sikit Nak tak nak. Nak jenis hadis sunas. Separuh. Nak jenis azam. Itu lain macam sikit. Kita panggil cita-cita nak jenis azam tu. Nak jenis niat. Nak terus buat. Tu niat paling nombor 1 lah. Jadi bilakah nak kita tu yang keluar kat mulut? Nak yang mana? Takkan setakat aku ingat, tapi dia tak berapa nak sangat, dia baru 20-30%. Biasa tak keluar kat mulut. Dia tak kuat. Yang keluar kat mulut ni azam dengan niat sungguh, yang memang nak buat sungguh. Itu baru keluar. Tak boleh ni. Aku nak buat ni. Dia mesti keluar kat mulut sebab dia nak sungguh, nak meletup dah hati dia. Kalau setakat nak biasanya tak keluar. Sebab bila cakap takut nanti kan tak jadi, orang cakap apa pula. Jadi kalau nak sungguh baru keluar kat mulut. Sebab tu sedikit kita masuk bab insya-Allah. Insya-Allah ni kita memang disunatkan supaya kita berlapik. Apabila kita nak buat sesuatu, kita kena sunat berlapik. Kita ni tak ada kuasa. Semua dengan izin Allah, semua dengan kehendak Allah, dan semua dengan kekuasaan Allah. Sebab tu kita boleh buat. Bila kita nak, maka kita disunatkan insya-Allah. Lapik dengan insya-Allah. Nak yang mana? Saja nak masuk kat tu. Nak yang mana? Kita biasa nak insya-Allah ni, ada orang nak yang 20-30% tu. Sebab tu insya-Allah. Kalau dia nak yang 100%, dia tak cakap insya-Allah lah. Aku mesti pergi. Sorry sah. Hujan ribut aku pergi. Itu nak betul. Nak 99, 90, 100. Kalau nak 25, insya-Allah. Terbalik kot. Sebagian ulama kata haram. Macam main-main. Bila insya-Allah ni nak sungguh, 90, 100 nak pergi sungguh, nak buat sungguh. Tapi ingat, kita ada Tuhan, lapik sikit insya-Allah. Tapi kalau tak tahu nak ataupun tak nak, 50-50. Insya-Allah tu sebagai ulama kata makruh, sebagian kata haram, main-main. Contohnya, jemput kahwin anak bila? Bulan 12. Ni baru bulan apa? 8, 9, 10, 11. 4 bulan lagi. Kita tak tahu nak buat apa 4 bulan lagi. Boleh cuti tak boleh cuti. Kat mana anak perkahwinan, pernikahan tu kat mana? Johor. Kita pun berapa persen agak-agak? 4 bulan lagi ni. Asalnya 20-30% nak. InsyaAllah. Tak boleh. Macam mana yang insyaAllah ni? Memang alah-alah memang nak pergi. Ada adik kat sana, nak singgah rumah adik, nak pergi. Lepas tu nak pergi Bukit Bendera, nak pergi situ, pergi sini. Alah-alah pergi memang nak bercuti. Dah janji dengan anak nak pergi. Nak sungguh dah ni. Sungguh 90, 80, 90, 100. Nak sungguh tu. 100 tak boleh lah. 100 dah buat dah. 99.9999. InsyaAllah. Baru insyaAllah. Ini kita tak 50-50 tu insyaAllah. Malah macam tak nak tu insyaAllah. Bila kita tak nak hati kita, insya-Allah. Jika Allah izinkan. Jika Allah izinkan apa kau tak nak? Hati tu. Saja nak kona kat situ. Ramai orang silap kat situ. Ramai orang silap menyebut insya-Allah bila tak nak. Menyebut insya-Allah bila tak berapa nak. Menyebut insya-Allah bila 50-50. Tidak. Menyebut insya-Allah ketika azam 80, 90, 99% nak, ataupun memang nak sungguh. Nak sungguh.
Sungguh-sungguh. Jadi apa jadi pun nak pergi, nak buat, sungguh. Berhati-hati sebab insya-Allah tu guna nama Allah tu. Guna nama Allah jika Allah izinkan. Hati dia tak nak. Apa main-main tu? Main-main apa tu? Nah, tu sikitlah. Jadi macam tu juga niat kita. Bila kita sebut niat, dia hati kita, itulah mulut kita. Hati kita, dengan hati kita baru terkeluar kat mulut kita. Itu mana tinggi tu? 80, 90, 100 tu. Keinginan tu meledak-ledak, meluap-luap. Malah kita tengok rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tahu ada orang mulut cakap lain, hati tolak Islam. Ada. Tapi nak jadi Islam kena mengucap. Mengucap ni kat mulut, lidah tidak bertulang, mulut boleh menipu. Tapi kenapa menjadi rukun Islam? Nak Islam mengucap. Sepatutnya iman. Rukun iman, rukun Islam beza. Nak jadi Islam kena sebut kat mulut. Sebab nak jadi Islam. Sedangkan mulut boleh menipu. Kenapa kena sebut juga? Kalau sebut itu tak ada nilai. Sebut lapar-lapar kat mulut tak ada nilai. Yang penting hati kan. Kita kata gitu. Semayang yang penting hati. Semayang kita niat di hati. Semua hati. Kat mulut ni tak ada nilai. Kita bukan nak cerita buat atau tidak. Kita nak cerita nilai. Ada tak nilai ke dia mengarut punya kerja yang sebut-sebut kat mulut ni. Sebut kat mulut bahasa Melayu. Bahasa Arab panggil lafaz. Sama je. Adakah dia ada nilai ataupun tidak? Itu je kita nak bahas. Ada nilai. Nak kata dia ada nilai. Bukan kata perlu buat atau tak perlu. Itu bab lain. Dia apa sahaja yang sebut kat mulut ada nilai. Apabila dia seorang tu mengeluarkan kata-kata kesat, ada nilai lah. Walaupun hati dia baik. Kena kata dia apa benda mulut itu. Mulut uduh hati aku baik. Mu tak tengok hati aku. Hati aku baik. Jadi tak boleh salahkan aku. Mulut dia jahat. Tak boleh. Kena kata jahat lah mulut dia. Ada nilai lah. Tapi hakikat sebenar hati juga. Itu Allah. Kita cerita kita ni, apa sahaja keluar kat mulut ada nilai. Malah kalau kita janji pun, kat mulut juga. Janji apa-apa. Jadi apa sahaja keluar kat mulut, dia ada nilai. Termasuklah sahaja aku usalli ni, dia ada nilai. Kalau tak semua pun, dia ada nilai bagi sebahagian orang. Nilai itu ada. Sebab itulah nak masuk Islam, kena sebut kat mulut. Bukan, engkau percaya Allah. Percaya. Allah dalam hati. Percaya. Percaya tak? Kita kenal Allah melalui Rasul yang bawa. Percaya? Percaya. Maka nak kira beriman itu. Tapi dia belum Islam lagi. Kalau dia mati dalam keadaan dia tahu Allah itu benar, dia buat kajian, dia tahu Allah itu betul, dia tahu Rasul itu benar, cuma dia tak asyhadu lagi, dia mati lepas pada tu kena langgar lori. Pergi jabatan agama tak bagi masuk Islam sebab baru umur 14. Sedangkan dia dah baligh. Dalam Islam baligh dah boleh dah. Tapi undang-undang kita 20 berapa dah, 18 ke 21 ke, baru boleh masuk Islam atau boleh tukar agama. Pergi-pergi dah ketua balik baru tingkatan 2. Balik fikir tengah langgar lori. Dia masih syurga tak? Beriman tak? Iman. Sebab iman kat hati, bukan kat mulut. Tapi kenapa juga kena juga kat mulut nak kata dia Islam? Sebab apa saja keluar kat mulut ada nilai. Dekat hati pastinya ada nilai, kat mulut pun ada nilai, walaupun mulut boleh menipu. Sebab tu dalam Quran surah apa? Surah apa? Surah Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Keluar kat mulut pasti raqib atid catat. Ada nilai lah. Kalau kata hati saja, mulut tak penting, mulut tak ada nilai, yang penting hati, maknanya raqib atid tengok hati lah. Kalau mulut jahat pun dia tak boleh lagi sebab hati baik. Tak. Keluar kat mulut ada tulis. Maka apa yang dikeluar di mulut ada nilai. Kita bahas balik. Niat dekat hati, tiba-tiba keluar kat mulut. Kenapa sunat tu? Sunat sebut dengan lidah sebab ada nilai. Mari kita tengok 4 mazhab. Imam-imam 4 mazhab, mereka tidak membahaskan tentang lafaz. Maka boleh kita kata mereka tak pernah kata sunat pun. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali tak pernah kata sunat pun. Sebab waktu tu tak ada lagi orang melapah-lapah gitu. Tapi ulama, anak-anak murid dia, ulama bermazhab Syafi'i, ulama bermazhab Maliki, dia ada bincang tentang melafazkan niat ni, apa hukum dia. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, sunat jika membantu hati. Sunat melafazkan jika, dia ada jika. Membantu hati untuk masuk niat. Kalau tak bantu hati, tak sunat lah. Mazhab Maliki, sunat juga bagi orang yang susah nak masuk niat.
Tapi khilaful aula, bagi orang yang tak ada masalah, usalli juga. Khilaful aula. Apa khilaful aula ni? Menyalahi yang lebih utama. Apa benda ni khilaful aula? Khilaful aula ni dia dekat harus dengan makruh, duduk tengah-tengah. Kita tahu turutan wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu turutannya kan. Wajib tahulah, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Harus, buat ke tak buat ke sama aja. Makruh, tinggalkan dapat pahala, buat tak berdosa. Haram, buat berdosa, tinggalkan dapat pahala, kan? Kat mana khilaful aula ni? Dia ada dekat harus dengan makruh, duduk tengah-tengah. Nak kata makruh tak juga, nak kata harus tak juga, dia duduk kat tengah-tengah. Khilaful aula, istilahnya menyalahi yang lebih utama. Dia tak sebut di mulut, okey je, masuk je niat. Disebut juga khilaful aula. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi bid'ah, tapi bid'ah yang baik untuk menolak waswas. Jadi ulama empat mazhab membincangkan bahawasanya ianya baik. Tapi bukan untuk semua orang, untuk orang yang dapat membantu. Jadi itu dia kata, dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau kita lafaz dengan niat, lafaz dengan lidah, lepas tu Allahu Akbar, laju je masuk. Teruskan lah. Kenapa nak berhenti? Kalau kita tak perlu lafazkan niat, kita duduk sekejap je, berdiri kejap, Allahu Akbar, terus masuk. Buat apa nak lafaz? Gitu lah. Cuma jangan kata tak ada nilai, itu je point dia kat situ. Jangan kata apa benda bodoh cakap itu. Tak semayang lagi dah cakap dah. Usalli itu kan nak saja aku semayang, belum semayang lagi, semayang dalam takbir, duk cakap apa, duk lafaz apa benda. Jangan kata tak ada nilai gitu. Ada nilai. Point dia kat situ. Lepas tu nak sebut apa? Sebut qasad ta'arud ta'yin lah. Sahaja aku semayang, fardu, isyak. Itulah yang nak sebut. Tapi ada lagi. Tengok. Dan menyebutkan bilangan rakaatnya. Ini sunat. Sunat juga. Bukan sahaja aku semayang, fardu, isyak. Bukan tu aja. Rakaat berapa? 4 rakaatin. 4 rakaat. Sunat juga. Sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Menyebutkan adaan tunai, atau qadaan kalau sembahyang qadaan. Sunat sebut. Sedangkan dah kita sembahyang, tak wajib adaan, tak wajib. Kalau nak kira, kalau dia niat adaan, niat tunai, sembahyang maghrib tunai pukul 10 malam. Sekejap lagi pukul 10 malam dia sembahyang maghrib, dia niat tunai, jadi qada ke jadi tunai? Sembahyang pukul 10 malam, sembahyang maghrib, dia tak niat tunai, tak, dia niat tunai pukul 10 malam, jadi qada juga. Mana boleh jadi tunai? Jadi maknanya adaan atau qadaan, sebab tu sunat. Sebab kalau dia niat berlainan, terbalik, tetap tak jadi juga. Tetap tak boleh juga. Dia esok pukul 8 pagi niat sembahyang subuh tunai, jadi tunai ya, otomatik jadi qada. Sebab tu adaan atau qadaan ni sunat, tak wajib. Sebab kalau dia tu adaan, jadilah adaan. Kalau qada, jadilah qada, walaupun dia niat sebaliknya. Dan mengidafatkan, menyandarkan. Idafat tu menyandarkan bagi Allah. Maksudnya lillahi ta'ala. Sekarang nak tanya, lillahi ta'ala dia kata sebut ni sunat. Sebenarnya lillahi ta'ala sunat ke wajib? Ke nak bahasa Melayu? Kerana Allah Ta'ala. Samalah, lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Sunat ke wajib? Kerana Allah Ta'ala. Wajib, tapi kata sunat. Sunat sebut kat mulut, aku buat ni kerana Allah. Tapi sembahyang tu wajib kerana Allah, bukan kerana makhluk. Jadi maksudnya lillahi ta'ala, wajib sembahyang kita kerana Allah, bukan kerana makhluk. Sebut kerana Allah sunat. Sebut ni kenapa? Kerana Allah. Ni kat lidah tu yang sunat. Buat tu wajib kerana Allah. Dia kata sunat kerana Allah. Ni buat sembahyang kenapa ni? Kerana ada bapak mertua datang. Malu nak balik. Jadi sembahyang sunat, sembahyang fardu memang sembahyang lah. Bapak mertua datang ada tu kat belakang tu. Habis tu sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah. Sebab apa? Ada bapak mertua. Habis sembahyang kenapa? Kerana bapak mertua. Tak boleh lah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kan sunat. Kerana Allah Ta'ala, tak wajib. Jadi aku sembahyang kerana bapak mertua, sah lah juga. Tak. Wajib kerana Allah Ta'ala. Sebut kat mulut tu aja. Okey. Jadi dia bagi ayat dia punya lafaz dia bagi usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ada setengah kitab dia tambah menghadap kiblat. 4 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Bolehlah. Semua tu sunat.
Sebut kat mulut tu sunat. Yang ada kat hati, yang wajib, sahaja aku semayang, fardu, zuhur. Tu yang wajib kan. Yang lain tu sunat. Okay. Atau salasa raka'atin. Pada maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Itu wajib. 3 rakaat sunat. Tunai, sunat. Kalau menghadap kiblat, sunat. Kerana Allah Ta'ala sebut, sunat. Atau raka'ataini pada subuh. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu subuh, wajib. Ada lintah kat niat, tapi sebut kat mulut, sunat. 2 rakaat sebut kat mulut sunat. Tunai sebut kat mulut sunat. Menghadap kiblat sebut kat mulut sunat. Kerana Allah Ta'ala sebut kat mulut sunat. Okay. Jadi bila kita kata sunat sebut kat mulut, kita baca bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa Arab boleh. Sebab bahasa Arab ni pun dah jadi Melayu dah ni. Kena ke usalli jap nak loading. Usalli tu maksud sahaja. Tak ada. Usalli tu dah ada dah kan. Dah jadi Melayu lah bahasa kita. Farda Melayu dah. Bukan farda jap wajib. Tak ada. Farda tu dah ada kan. Dah jadi Melayu lah maksudnya. Zuhri lagilah. Arba'a raka'atin, 4 rakaat jadi Melayu dah. Adaan pun jadi Melayu dah. Lillahi Ta'ala pun jadi Melayu dah. Jadi walaupun kita baca bahasa Arab, tapi sebenarnya kita tak perlu nak terjemah. Dah ada dah. Terus mari. Kan? Kalau macam ni, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sekejap wa tu dan. Kan dia loading kan. Itu maknanya tak jadi bahasa Melayu lagi. Wa kullu ni semua kot. Kullu man, sesiapa buat semua. Man ba dengan, ghairi selain, a'malu kan dia jadi kan. Jadi makna amal, buat amal, a'maluhu, amalannya, luhu baginya, mardudatun, mardud tolak, la tidak, tuqbalu diterima. Kan dia jadi panjang kan. Sebab apa? Dah tak jadi Melayu lagi. Yang ini usalli jadi Melayu dah. Usalli terus dah sampai lah. Fardu terus sampai. Zuhri terus sampai kan. Okey. Jadi dia dah jadi bahasa Melayu. Cuma sunat ni bukan lafaz bahasa Arab, bukan. Sunat lafaz je. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Portugis, bahasa apa pun yang kat mulut ni. Cuma kalau bahasa Arab, bahasa Arab. Yang kita ni bahasa Arab, bahasa Arab. So, kalau dia kata sahaja aku semayang, dia tak usalli, dia kata sahaja aku semayang fardu isyak. Okay? Sunat juga. Sebab yang sunat bukan ikut bahasa. Sunat tu melafazkan kat mulut. Kalau dia lafaz kat mulut tapi dekat tak jatuh dekat hati dia, dia sekadar bercakap aja kat mulut, tak sah juga semayang. Sebab yang pentingnya hati. Dan bila dia sebut kat mulut dan dia baca dekat hati, biasa kita gitu, 2 double, dah lah baca kat mulut, kat hati usalli sekali lagi, ataupun sahaja aku dekat hati. Maka tapi baca tu baca tersusun, sahaja aku, dia bersusun, masih lagi tak sah niat. Itu bukan niat. Cuma bila kita baca kat mulut, bila kita baca kat hati, niat tu ada. Kadang-kadang kita tak perasan. Ada. Biasa sebut kat mulut, dekat hati memang ada. Dia datang. Memang ada. Sebut kat mulut, sampai. Dia akan sampai. Orang silat kan, dia bunyi dulu lah. Hup. Tak pergi lagi. Bunyi dengan pergi tu 0.0001 saat. Tapi bila sebut tu cup. Dia ada terus. Dia terus kan. Kita tengok apa sound nak hup. Buat je lah. Tak, dia lagi feel dia lain macam. Dan masa tu tak sempat elak. Orang tak kerti tak sempat elak juga. Sebab bunyi dan gerak tu sangat pendek dia punya masa tu. Cuma nak beritahu bila ada suara tu, dia lagi mantap pergi dia. Dup. Dia lagi mantap pergi. Tup. Lain mantap. Tapi kalau tak ada pun pergi juga. Ada, kita tengok kalau kungfu apa, kadang-kadang keluar juga kat mulut dia, cucuk keluar juga. Ada yang tak keluar tapi ada yang keluar. Nak beritahu kalau keluar kat mulut, dia lagi, sebab dia dah niat dalam masa yang singkat, terus dia buat. Niat kat hati atau sebut kat mulut, lepas tu bila sebut kat mulut, kat hati dia automatik ada dalam masa saat nanosecond lah. Laju tu, lepas tu sup pergi kat hati, neuron kat mulut dia bawa pergi otak pergi kat hati. Ke bawa kat hati dulu dari mata turun ke hati. Lepas ke mata tu hati dulu. Sebut kat mulut, pergi hati.
Hati tu niat lah. Dia buka Swiss. Tep. Sup daripada hati, syup hantar ke kepala. Nak buat apa ni? Nak apa? Nak ni ke? Nak backhand ke belakang ke depan? Dia tep 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 laju. Laju tu. Dan dia lebih mantap lagi. Jadi tu niat. Jadi bila kita sebut dekat mulut, dekat hati tu biasanya niat akan keluar sendiri. Kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin kita perasan macam mana? Kita kata yang sahaja aku dalam hati tu lah niat. Tak apalah, kita kata dia niat pun tak apalah. Tu bukan niat. Kita kata dia niat pun tak apalah. Sebenarnya kat belakang tu ada niat. Belakang dia. Kalau orang pandai dia akan cari kat mana niat sebenar. Dia sahaja aku semayang dalam hati ni. Sahaja aku semayang fardhu isyak. Tak jumpa ni. Setiap kali baca dalam hati dia mesti perhatilah. Lagi dia akan jumpa. Oh, tu niat. Ya, nak cakap tak boleh. Kalau cakap keluar kat mulut, dia lintasannya. Maka jatuh ke hati dia. Oh, inilah niatnya. Dah dapat tu, berlatih, semayang 10-20 tahun, tak perlu dah kat mulut. Dah tahu dah kat mana. Ambil je, letak kat hati. Itulah. Tapi cuma, kalau kena sebut kat mulut, lagi mantap. Macam silat tadi kan. Macam taekwondo ke apa, kena sebut kat mulut dulu. Pop, pergi dulu. Sebutlah, sampai mati pun, no problem. Pakai Leo je, bukan pakai duit pun. Sebut kat mulut, sebut lah. Berapa saat, 1-2 saat je. Tak payah bincang panjang-panjang. Benda kecil sangat. Jadi disunatkan sebut atau lafaz untuk bantu hati. Dengar tu, bantu hati untuk dapat lintasan yang sebenar. Kerana bila kita sebut kat mulut, hati kita dia cepat tangkap. Dia umpama echo. Orang ada, orang audio ada echo. Bukan nombor echo tu kan, echo kan. Kalau pusing kan, pergi gua, woi kan, tu dia panggil echo betul tak sebut echo betul lah kan, bahasa Melayu gema. Niat ni ataupun sebut ni dia berumpama gema. Dia macam gema, dia akan menurun. Mungkin dalam masa 2, 3, 4 saat dia akan turun. Dia sedut kan, gema kan menurun. Bila kita sebutkan mulut, dalam kepala kita ada, dalam hati kita ada, betul, makin hilang. Masa ada tu kita ambil niat tu. Masa dia bergema tu. Bila kita kata, okey, saya sebut satu nombor 8. Dia ada ni 8 ni. Makin hilang. Sebab otak dah tukar. Aku nak tukar. Mula-mula dia main dalam hati. Aku tukar. Aku tak nak fikir 8. Tapi dah fikir 8 dah 2-3 detik. Pop, fikir nombor 7. Tak, bukan 8, 7. Tapi sebelum fikir 7 tu, itu pun kalau dia berusaha. Kalau dia tak berusaha sampai sekarang tu ada 8. Itu yang kata apa? Orang macam apa? Yang apa tu, yang macam pukau tu kan. Macam tengok ni. Dia lama dia macam gemar tu, duduk dalam tu. Dia tak perasan. Lepas tu dia buat, pergi sana, bunuh orang tu. Macam tu. Yang tu gemar tu. Memang dia tengok. Lepas tu bunyi lagi. Lepas tu dia akan dengar suara ini. Sudah. Bangun. Sama lah. Bila kita sebut kat mulut, itu yang ada dulu. Sebutlah. Nombor 1 sampai 10. 4. Sekarang semua ada 4. Tapi makin pudar, makin hilang. Dia gema, echo. Jadi bila sebut kat mulut, aku nak semayang, atau bahasa Arab usolli, dia ada, aku semayang. Kita pun itulah niat aku. Dalam hati dapat. Tu tujuannya, membantu hati. Tapi dia bukan niat, tapi dia bantu. Itu niat dia tak ada macam sahaja aku semayang, tak ada. Niat dia macam tu je. Terus ada. Dia panggil lintasan. Dia panggil lintasan. Bila ada lintasan tu, dia tidak bersusun lah. Bersusun macam sahaja aku kan bersusun. Sahaja aku semayang. Semayang tak sampai lagi semayang apa. Macam saya katakan sekarang ni. Kat rumah ada tonggeh. Dia akan keluar macam mana? Tonggeh hijau atas, lepas tu bawah ada lubang-lubang. Tak. Sebiji tak? Sebiji kan? Keluar sikit-sikit. Gajah. Sekejap kaki. Oh, kaki 4. Sekejap. Oh, besar kat mana ada? Bila sebut gajah, keluar terus kan? Tu. Dia tak tersusun. Kalau tersusun macam ni, harimau. Oh, kaki 1. Tak keluar lagi. Dia bersusun lah tu. Kaki 4. Okey. Oh, belang-belang. Oh, ada ekor. Tu bersusun maksudnya. Niat tak?
Sebut aja, tu ada dah. Sebab apa? Kereta ada kat luar, kereta kita lah. Apa? Hilux kita, Hilux, keluar. Mana ni keluar? Tayar. Oh, rupanya Hilux 4 tayar. Kejap. Oh, kat belakang terbuka. Oh, tak ada. Itulah niat. Dia mana tersusun. Habis yang kita dah baca, sahaja aku tu bersusun. Dan kita baca kat hati, sahaja aku semayang bersusun. Dia tidak. Cuma bila kita baca, dia ada. Dia datang. Kita tak perasan aja. Itu dia bantu hati. Dia memang bantu. Lapas kat mulut ni membantu. Kalau apa, motivasi pun selalu sebut kat mulut. Saya pernah lah terperangkap sekejap. Geng-geng, kita bercampur semua orang, masuk geng-geng yang MLM. Kan dia akan pergi setiap minggu ke setiap bulan, dia ada motivasi dia tu. Pergi, apa khabar? Baik. Saya tak nak dengar. Apa khabar? Luar biasa baik. Omoi. Apa benda orang ni buat kita? Alamak, aku dah silap lah. Sejam duduk dalam tu. Rasa macam 10 jam. Kawan-kawan, jom kita ada sedikit macam ceramah. Betul, ada makan free. Kita dah makan sate. Ada makan. Alah, dengar gitu je. Sekali rupa kena dengar dia membebel kat depan. Dia sebut kat mulut. Kita boleh buat. Target kita tahun ni 1 juta. Kena sebut kat mulut. Saya kata apa, bengong sebut kat mulut. Rupa-rupanya itu yang datang kat hati. Sebut kat mulut, kat hati. Dia gema kat hati. Itu yang tak ada kerja lain, asyik kerja nak cari duit je. Balik rumah, buat. Tulis, letak dia kat dinding. Kita letak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat 1000 ni nah. Dia letak 1 juta target bulan 12. Nak keluar rumah 1 juta. Nak keluar rumah 1 juta. Mampu fikir dunia. Kita letak ayat Quran tu, tujuan ingatlah juga kat Quran, walaupun tak baca pun baca yang itu pun jadilah. Sebab kita ni duk fikir dunia, dia letak lagi kat dinding dunia. Memang tak boleh buat apa. Macam mana? Kenapa dia sebut kat mulut? Bila apa khabar? Baik. Kenapa kena jawab luar biasa baik? Bila sebut baik itu, baik lah. Tak tahulah luar biasa ke tak luar biasa. Terperangkap aku hari tu. Adalah lama dah lah. Cerita berapa belas tahun lepas. Masa tengah LM tu kan. Yang beli betul ni, yang cari orang bla. Betul orang tu beli pula barang duduk bawah, orang ni boleh dapat persen lah. Persen terbahagi kepada 2 tu. Kita dengar kelik. Masya Allah. Tak kira lah. Cuma nak bagi tahu, kenapa sebut kat mulut? Ada nilai lah. Kalau tidak, kenapa siap sejam nak suruh orang dengar dia bercakap? Yang biasanya orang yang dah berjaya lah kan. Yang dah berjaya tu yang dibawa. yang mampu modal dia tak bawa. Dia tak bawa. Inilah pengalaman saya. Mampu 3 kali habis duit dia tak bawa. Dia bawa yang dah berjaya. Yang ramai orang bawah dia bawa yang tu. Biasalah tu. Jadi saya nak point dia sebut di mulut, dia suruh orang sebut kat mulut. Maksud dia sebut, saya tak ingatlah ayat-ayat dia. Pakar sebut ramai-ramai. Sebut ramai-ramai. Jadi kenapa nak sebut? Nak bagi tahu ada nilai. Sebut kat mulut, dia akan sampailah kat hati. Jadi jangan cakap tak ada nilai. Jangan cakap sebut kat mulut ni bodoh, tak ada nilai, tak cerdik, lemah akal. Jangan kata itu. Ada nilai. Ada orang ada nilai. Jadi niat ni dia tidak bersusun, dia macam tu. Ada satu kisah seorang ulama sufi, ulama tasawuf, Abul Hasan Asy-Syazili. Dia pernah berkata, zikir la ilaha illallah asalnya di lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asalnya kat lidah. Kemudian lama kita duduk zikir puluh-puluh ribu kali bukan 99 kali bila lah nak habis talin kat sudah macam 100 dah tak habis-habis. Itu tak dapat ni kelebihan ni. Ini yang jenis 70 ribu, 140 ribu la ilaha illallah. Itulah kita kadang-kadang tak buat tahlil 70 dah, 33 dah. Tahlil pun 33, tahlil 100 lah. 100 banyak, separuh. Diskaun. Sebab penat. Bila time 70 tu penat. 70 nak pergi ke 100. Rasa macam kalau macam tu takkan dapatlah kelazatan ni. Apa kelazatan ni? Asalnya la ilaha illallah dekat lidah. Lama-lama berpuluh-puluh ribu, kita akan rasa macam semut. Dia mencari manis di lubang-lubang hati kita. Hati kita berlubang-lubang, jahanam hati kita. Maka dengan la ilaha illallah, dia macam semut, dia cari, dia masuk kat lubang-lubang hati. Kemudian hati tu penuh dah. Bila hati tu penuh, la ilaha illallah dekat lidah dengan dekat hati sekali.
La ilaha illallah dekat lidah, dekat hati pun la ilaha illallah. Bercakap jugalah. Dia panggil hadisun nafsi. Bercakap tapi tak ada bunyi, dan bercakap ada bunyi dengan lidah sekaligus. Sebab tu dia gerak sendiri, kan? Dia tak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kena tahan. Dia la ilaha illallah. Dia jadi gerak. Berarti dia ada gerakan dia. La ilaha illallah. Tu sebenarnya illallah tu masuk hati. Kita la illallah, la jahanam, hantam aje lah, tak salah pun. Dia automatik gerak. Dia ada la ilaha, melainkan la ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, illa atas. La ilaha illallah. Ni hati. Kita pun masuk dalam hati tu. Baru dapat tu, kena masuk tarikat lah. La ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama dia jadi tak nampaklah gerakan tu, nampak macam ni. Sebenarnya dia ada gerakan tu. Tengoklah tarikat apa. Ni top masuk, tak masuk kan. Jadi lama-lama hati kita la ilaha illallah, lidah pun la ilaha illallah. Dia sekali. Itu kena latih. Tak boleh dia sekali kat mulut dan hati bercakap sama. Lama berpuluh-puluh ribu lagi, mulut tak ada. Yang ada kat hati je la, buat makan hati la ilaha illallah. Dia ikut ni. Kalau kita pegang, saya tak tahulah orang yang ada wire ke, ada somak tu, saya tak tahu. Tapi yang tak somak ni, dia cuma dek la ilaha illallah tu. Tak tahulah. Saya punya jantung, orang lain jantung macam mana? Dia dek la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tu. Jadi bila macam tu, hati kita kan la ilaha illallah. Hati ni, mulut ni nak bagi tahu je la ilaha illallah, la. Tengok buat. Lama hati pun tak ada dah. Yang ada kefahaman zikrullah, tidak tersusun, tidak berbahasa, tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada rupa. Macam ni nak dapat kefahaman tu? Tengok Allah, tengok yang dia panggil ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tak ada melainkan Allah je ada dalam hati. Macam mana nak ada Allah dalam hati? Dia mesti mula pada lidah. La ilaha illallah dulu. Kemudian lidah dan hati sekali. Kemudian mulut dah tak ada dah. Mulut dah tak pakai dah, hati je. Lama-lama hati pun tak pakai dah. Hati pun tak ada la ilaha illallah. Yang ada kefahaman agama, dia panggil kefahaman zikrullah, yang tak ada suara, tak ada rupa, tak ada, semua tak ada. Faham je, tengok. Tu kalau tak kembali ke makam syariat, gila isim. Dia jadi, itu yang kata orang gila lah, jadi gitu. Dia kena kembali balik ke syariat. Yang kita cerita wali Songo yang ke-9 tu kan, yang dia tak boleh turun. Allah mana? Syekh Jannah Siti Jannah, macam-macam ada nama lebih kurang sikit. Ni Maulana Ibrahim panggil kat bawah ni, dia duduk atas bukit. Dia kata tak ada. Habis siapa ada? Allah ada. Turun bawah. Dia kata Siti Jannah tak ada, yang ada Allah. Pergi naik, panggil Allah turun. Allah turun, Allah tak ada, Siti Jannah ada. Pula dah. Dia lagi tu. Akhir sekali kan kena bunuh, kena pancung. Walaupun dia hakikatnya benar, tapi dia tak boleh turun makam syariat. Mana boleh? Tak boleh turun makam syariat, tak boleh turun makam dunia. Duduk Allah, semua Allah dalam poket, Allah dalam baju semua. Dia tak boleh turun. Kita hidup ada dua alam. Turunlah alam syariat, berkahwin, beranak, bekerja, tu alam syariat. Ini duduk, dia ada makam. Jadi bila dekat hati dia, ma fi qalbi ghairullah, tak ada yang lain selain pada Allah dalam hati dia, hanya ada Allah saja dalam hati dia. Macam mana nak ada? Kena mula dengan la ilaha illallah dulu. Lepas tu mulut dan hati. Lepas tu mulut hilang. Lepas tu hati saja ada la ilaha illallah. Betul la ilaha illallah kat hati pun hilang. Yang ada faham agama, faham. Tengok rumput nampak Allah. Dia mulalah bercakap bahasa-bahasa orang bercinta. Bahasa orang bercinta, kita tak boleh pakai bahasa kita dah. Pakai terjemahan bahasa kita kata dia sesat. Sebab dia bahasa lain dah. Aku pergi ke kota London, aku melihat Allah di sana. Dah mula. Tak boleh. Ni bahasa lain ni, Kalau kita tak pergi jauh-jauh, tak kena. Macam orang bercinta kan. Lautan api sanggup ku renangi. Kalau kita pakai bahasa kita, apa ni? T.O. Panas. T.O. pun tiup. Lautan api renang. Itu pakai bahasa kita. Kalau T.O. setakat T.O. Ogok. Lautan api pun boleh berenang. Tapi dia cakap lautan api sanggup ku renangi. Sebab apa? Sebab awet tu
Orang bercinta punya ayat dia lain. Dia tak boleh guna kita punya ni bahasa kita. Tak boleh. Jadi bila sebut gitu kita tengok lain lah. Aku pergi ke kota London, aku melihat Allah di sana. Rupanya dia nampak syariat, iaitu kat sana bersih. Aku pergi ke kota mana-manalah, kota Islam kotor. Dia maksud tu. Kita faham masa lain sebab bahasa dia dah lain dah. Kenapa? Ma fi qalbi ghairullah. Dan hati dia semua Allah, 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 Allah. Hati-hati. Tengok orang nampak Allah dengan maksud Allah hebatnya, Allah boleh buat orang sempurna. Itu dalam kepala dia. Tapi sebut kat mulut lain. Itu dah lain lah. Jadi kalau kita kena jauhkan diri. Tak boleh, tak kena makam. Kau makam apa? Martabat tinggi. Martabat tinggi, martabat wali-wali, gijau. Tak boleh. Bahaya. Salah faham. Dia martabat tinggi. Kita gang makan martabak ni kita lain. Kita lain. Habislah. Takbiratul ihram. Kenapa saya berhenti awal? Tak berhenti pun sebenarnya. Sikit lagi. Lebih kurang dalam 10 minit lagi. Ada satu soalan semalam. Kita berhenti kat takbiratul ihram. Tapi tak sempat. Soalan tu pukul 8.40 dah. Berkaitan dengan solat lah. Eloklah kita mengaji musalli kan. Jadi pada subuh keduanya takbiratul ihram, maka sebab takbiratul ihram kerana diharamkan. Kerana Allah Ta'ala berhenti kat situ. Jadi ada soalan orang sini. Yang soal saya tak tahu lah orang soal tu ada ke tak. Tapi tak apalah. Kalau tak ada, sampai-sampaikanlah. Berkaitan dengan sembahyang, lain kali kalau ada soalan-soalan juga, bolehlah tanya gitu. Cuma kena bagi tahu lah. Boleh kita berhenti 10 minit awal kita untuk jawab soalan. Berkaitan dengan solat. Imam, dia kata imam buat 2 kesilapan dalam satu waktu. Buat 2 kesilapan. Ketika sembahyang, imam ada, makmum ada. Sebenarnya kita silap sikit. Kita ada kesilapan sikit dalam melihat, memfokus dalam bab kesilapan ketika solat. Kesilapan ketika solat berjemaah. Kita banyak fokus dekat imam. Sebenarnya bukan masalah kena fokus kat imam, kena fokus kat makmum. Sebab dia kata imam buat 2 kesilapan. Sekarang ni imam salah. Salah buat, salah rakaat, salah. Yang kita kena fokus, kita kena mengaji, bukan yang itu. Yang kita kena mengaji, makmum nak buat apa. Sebab bila imam buat salah, confirm kita dah dapat yakin 100% imam bukan malaikat. Sebab malaikat dia tak buat salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat. Bila sebut manusia, garanti buat salah. Jadi bila manusia tu garanti buat salah, lebih-lebih lagi dalam sembahyang, pastilah dia tak sengaja. Kalau dia sengaja, batal sembahyang. Yang makmum ni, yang sengaja ni, nak buat apa? Jadi fokusnya bukan dekat imam, dekat makmum. Sebab imam tak batal. Confirm imam tak batal. Yang boleh batal makmum. Sebab apa imam tak batal? Sebab tak ada imam yang sengaja buat salah. Kalau dia sengaja buat salah, batal sembahyang ni. Jadi kita fokus bukan dekat imam, fokus dekat makmum nak buat apa. Imam nak buat apa, dia pasti tak sengaja. Bila tak sengaja dalam sembahyang, tak batal. Buatlah berapa? 18 rakaat. Tak batal. Imam buat 18 rakaat, tak batal. Sebab dia bukan sengaja. Lepas rakaat lupa. Menyakit apa tak tahulah. Lupa. 3-4. Tambah 1. Lepas tu tahiyat. 3-4. Tambah 1. Bukan main-main, sungguh-sungguh. 18 rakaat pun sah. Tak batal. Makmum tadi. Jadi kita lebih pada imam. Bila salah kita tuju imam. Tak, makmum. Makmum tu yang kena lebih. Kena fokus. Okey. Jadi imam dia kata buat 2 kesilapan. Contoh asar dalam satu waktu, dalam satu sembahyang tu. Imam terlupa buat tahiyat awal pada rakaat. Imam terlupa. Bila terlupa tu biasa. Sebab manusia, tahu tak? Manusia. Asal bahasa Arab. Asal perkataan ni apa? Manusia dengan orang
Lebih Melayu orang lagi tau. Manusia tu Arab tau. Dekat dengan Arab. Orang tu dekat dengan Melayu. Dekat dengan bahasa Melayu. Manusia. Asal daripada perkataan nasia. Nasia. Nasia tu kalau cari kamus, lupa. Manusia tempat lupa. Tempat lupa. Kita ni memang lupa. Berapa lama dah sembahyang kat sini? Waktu letak lah 5 tahun. Letak lah 5 tahun lah. Ada 5 tahun. Ada berapa saf? Lupa lah. Kita memang lupa. Kat luar tu ada tile. Berapa biji tile? Berapa tu? Habis kata sembahyang 5 tahun. Kita memang lupa. Masa kita masuk, buang slipper, berapa langkah nak masuk ke saf? Baru tadi. Tak sampai sejam. Kita memang lupa. Alah, kunci tak kat mana lupa. Dalam beg tak ada apa? Semua 50% je ingat. Sila-sila tak tahu apa benda dalam beg tu. Kita memang lupa. Jadi lupa tu normal. Yang tak normal, makmum sekarang nak buat apa? Tu tak normal. Asal pula? Marah makmum pula. Dah nak jadi makmum, kenapa tak ada ilmu jadi makmum? Sebab kalau dah ada ilmu, dia tahu dah nak buat apa. Imam tak pelik langsung. Sebab kita memang pelupa. Tak percaya. Lepas ni, esok saya datang balik, tanya semalam jawapan apa? Lupa. Tak jawab lagi pun dah tahu dah. Esok lupa. Jadi, lupa tu normal. Tu nombor satu. Bila normal, taklah pandang serong. Sebab normal. Lupa adalah normal. Masuk dalam bilik, kunci pintu tutup lampu. Nak tidur. Lepas tu bangun balik, tengok. Tadi lupa kunci mangga. Kita tengok mangga kunci ke tak? Pergi dekat pintu luar. Tengok, memang dah kunci. Masuk bilik balik. Biasa. Lupa tu biasa. Normal. Tak lupa tu tak normal. Tak pernah lupa. Tak normal kau ni. Tu je lah nak cerita. Okay. Sebab manusia tu berasal daripada perkataan nasia, iaitu lupa. Kemudian imam lupa. Dah buat tahiyat awal pada rakaat ketiga. Dah buat tahiyat awal pada rakaat ketiga, tahiyat awal sekali lagi. Dah buat tahiyat awal rakaat kedua. Buat sekali lagi rakaat ketiga. Maknanya dia lupalah dia dah buat tahiyat awal. Dah 2 rakaat buat tahiyat awal. Kerana dia terlupa, dia buat sekali lagi. Tak batal sembahyang. Kalau sengaja batal. Imam tak batal. Kemudian bila dia buat tahiyat awal tu sekali dah buat, rakaat kedua, lepas tu rakaat ketiga tu dia buat sekali lagi sebab dia lupa dah buat. Sedangkan tak adalah waktu tu kan. Okey. Sama. Sama. Ya, sama. Cuma dia ada kena sorof sikit lah, kena main sorof sikit lah. Duduk kat isim makan ke, duduk kat isim pak ke apa ke, ada lah, ada main sikit lah. Dia tengok mufrad dia, asal perkataan apa, dia akan jadi asal perkataan apa. Kalau ambil nasia tu jadi manusia. Jadi, ya sama juga. Nun, sin, ya. Kan? Nun, sia. Jadi, ya tu, nun, perkataan asal nun dengan sin je. Nun dengan sin. Qul a'udzu birabbin nas. Nun dengan sin yang besar tu. Dalam bahasa ni dia ada alif, waw, kaf. Itu semua nama yang tambah-tambah tu. Alif, nun, ya, nun, semua tambah-tambah kan. Dia ada huruf qa dia, huruf asal dia. Kalau asal huruf dia nun dengan sin. Jadi nasia, jadi insan apa semua nun dengan sin. Jadi nas kan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi malikin nas. Apa maksud? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Cuba tengok, kalau tengok terjemahan dia kan, memang kena lah manusia lah tu. Last sekali, minal jinnati wan nas. Oh, rupanya ada juga daripada jin dan daripada manusia. Tak apalah. Cuma ya, nun sin tu dia punya bahasa huruf asal. Sama. Asalnya lupa. Okey. Dia ada satu lagi. Satu lagi sahwi, sah. Sin dengan ha pula. Itu masuk lupa lain. Itu lupa dia ada pula. Tu sujud macam sujud sahwi kan, tu lupa juga. Tapi dia ada lain sikit. Yang ni lupa lain, ni lupa orang lah kita panggil. Okey, balik. Bila dia terlupa, dah buat tahiyat awal, dah 2 rakaat lah, dah buat tahiyat awal, nak naik rakaat ketiga. Masa naik rakaat ketiga terlupa dah buat tahiyat awal. Biasalah tu. Masuk rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat, sebab dia dah lupa, dia buat tahiyat awal sekali lagi. Imam tak batal. Okey. Kita ambil masa cerita dulu.
Kemudian iman tak batal. Kemudian maknanya dia ingat 2 lah. Dia tambah lagi 2. Jadi 5 lah semua. Okey. Tambah lagi 2. Maksudnya lepas 4 dia jadi 5. Okey. Lepas tu imam bagi salam. Imam sah, confirm. Jadi tak payah bincang pasal imam. Kita bincang pasal makmum. Makmum nak buat macam mana? Macam ni. Dalam solat berjemaah dia ada falsafah, boleh kita kata gitu. Falsafah solat berjemaah adalah mematuhi pemimpin, mematuhi ketua. Ati'ullah, taat Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'u, taat. Sebenarnya ati'u tu jadi bahasa Melayu dah, taat dah tu. Bukan sana. Alif ati ta'ain. Ta'ain perkataan apa, huruf asal. Taat sama taat sama. Ati Allah, taat. Ati itu taat Allah, taat pada Allah. Wa ati'ur rasul, wa tu dan. Ati taat lagi rasul. Lepas tu wa ulil amri minkum, dan kita ambil pemerintah. Bahasa lebih luas lagi, ketua di kalangan kamu, ketua di kalangan kamu, kan? Jadi ayat Quran ini taat Allah dan taat Rasul dan ketua. Tak ada dan taat ketua, tak ada. Ayat Quran walaupun benda kecil ada makna. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul dan ketua. Dekat ketua tu tak ada taat. Bukan wa ati'u ulil amri minkum, tak ada. Tak ada taat tu. Jadi ulama bincang-bincang kenapa tak ada kat situ? Sebab ati Allah ada, taat Allah, taat Rasul ada, ada taat. Tapi ketua pun kena taat juga, faham, tapi tak ada perkataan itu. Maka ketua tadi dia mesti tertakluk kepada Allah dan Rasul. Kalau ketua tadi ikut Allah dan Rasul, wajib taat dia. Kalau tak ikut, tak boleh taat dia. Maknanya mutlak. Bila ati Allah, mutlak taat pada Allah. Ati Rasul, mutlak taat pada Rasul, mutlak. Pemerintah, ketua, kejap, tengok dia ikut Allah dan Rasul tak? Dia ikut, wajib taat juga. Dia tak ikut, tak wajib taat. Okey. Sama dah sembahyang. Tu falsafah dia. Apabila ketua buat salah, tak boleh ikut. Ketua berdosa tak? Berdosa tak berdosa? Dia sengaja ke tak? Rufi'al qalam an thalath. Dia angkat pena, tak berdosa. Ada 3 golongan. Antara golongan tidur. Tengah tidur, cerai bini. Tak tu. Tengah tidur, bunuh orang. Tak kena. Antaranya lupa. Antaranya lupa. Bila lupa, tak berdosa. Terlupa minum arak, tak berdosa. Apa saja dia buat kerana terlupa, tak berdosa. Maka apabila imam salah, tak berdosa. Settle lah dia, tak berdosa. Bila dia buat salah. Tapi itu dari segi dia berdosa atau tidak. Imam tak berdosa kerana dia buat salah kerana lupa. Makmum tadi, Allah dan Rasul suruh macam mana? Sembahyang 2, lepas tu tahiyat, lepas tu 2 lagi. Jadi imam salah. Tahiyat semua pakai ikutlah tahiyat awal. Masa naik rakaat ketiga, dia buat tahiyat balik sekali lagi kan. Masa tu lalu lupanya. Salah lah. Boleh ikut? Tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut. Makmum yang tahiyat semua batal. Makmum yang tahiyat semua batal. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Habis itu makmum nak buat apa? Sepatutnya imam buat apa? Di situlah dia kena pergi. Berdiri kan? Rakaat yang ke-3, 4 lah. Yang lupa ni, yang tahiyat yang kali kedua tu yang lupa. 2 rakaat, tahiyat tu tak lupa lagi. Lepas tu rakaat yang ketiga, lepas tu tahiyat, itu yang lupa. Tahiyat yang kedua tu, kat situ lupa. Jadi sepatutnya imam naik rakaat keempat, tapi imam bagi tahiyat sekali lagi. Itu salah. Imam tak batal, terlupa. Makmum buat apa? Ikut, batal. Dia tak lupa. Siapa suruh ikut? Okay. Dia kena mana? Sepatutnya imam naik rakaat keempat kan, berdiri kat atas, tunggu. Jangan kerja nak mufarakah je. Sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Keluar, keluar tak boleh buat tu. Dia tersasul nanti. Sikit-sikit mufarakah, sikit-sikit keluar. Tak puas hati sikit keluar. Relax lu, tunggu kat atas. Jangan cepat-cepat sangat nak keluar ni. Jangan cepat sangat nak mufarakah. Jadi habis tu tunggu. Dia salah, biar. Tunggu dia kembali ke pangkal jalan. Bila dia kembali, dia naik nanti ikutlah balik. Ini kerja sikit-sikit mufarakah, Tak salah mufarakah.
Tak adalah berdosa. Tapi sepatutnya tunggu sungguh-sungguh, tak boleh buat apa dah ni. Tak boleh buat apa. Bawalah mufarakah. Bawalah berpisah. Jangan kerja nak berpisah je. Jadi dia tunggu lah, rakaat tunggu je. Kemudian imam naik bangun. Okey, dia dah kembali ke pangkal jalan. Okey. Tapi imam ingat baru 3 kan. Dalam hati dia 3 lah kan. Sebab tu dia tahiyat awal, dia naik tu 3. Dalam hati kita makmum 4. Betul tak? 4. Tak apa, ikutlah hati masing-masing. Kemudian imam rukuk, semua sujud, kita tahiyat akhir lah. Imam kata apa pula tadi tahiyat awal? Dia lupa, tak apa. Dia pun naik satu lagi. Sama juga, makmum tak boleh ikut. Tak boleh. Habis imam buat, tak batal. Kenapa pula? Lupa. Kalau macam tu, makmum lupa juga. Tak batal lah. Makmum tak lupa, tak boleh. Duduk, tahiyat. Sebab di situ tempatnya. Tunggu. Jangan mufarakah dulu. Boleh nak mufarakah. Nak mufarakah saja-saja pun boleh. Allahu Akbar. Baca Fatihah rakaat pertama. Nak mufarakah lah. Saja-saja. Boring-boring. Boleh je. Tak masalah mufarakah ni. Mufarakah bila-bila pun boleh. Tapi buat penat datang. Datang solat Jumaat betul mufarakah. Cuma yang terbaik, afdalnya jangan mufarakah. Habis tu imam nak salah. Biar tunggu dia kembali ke pangkal jalan. Habis dia berdosa 5 rakaat. Dia lupa ke sengaja? Sengaja berdosa. Tak kalau dia sengaja. Tak sengaja. Tak berdosa. So. Habis tu dia lupa. Manusia lah. Biasa. Yang masalah lupa sokmo. So, sebulan 20 kali lupa. Tu baru something wrong somewhere. Yang itu kena buat mesyarakat. Jadi tunggu tak kat tahiyat. Nak baca pun boleh tahiyat, tak nak baca pun boleh. Nak tunggu imam. Betul imam tu habis tegur lah. Tegur maksud subhanallah kan. Tak wajib. Tak wajib tegur imam. Sunat. Nak tegur kenal ada ilmu. Kalau tidak, tak payah tegur, duduklah. Nak baca tahiyat siap-siap boleh, tak nak baca lagi boleh. Imam pun rukuk, intidal, sujud, biar. Lepas tu dia tahiyat, dah kembali ke pangkal jalan. Okey, aku memang tengah tunggu dia pun. Baca, dia bagi salam. Itu salam. Jika imam sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi sekali. Wajib. Tu wajib pula tu, wajib. Jika tiba-tiba mungkin imam teringat ke apa, dia sujud sahwi sebelum salam. Ke makmum, wajib sujud sahwi. Kalau makmum kata, aku tak salah. Aku memang tak salah langsung. Imam yang salah. Asal nak sujud sahwi? Batal makmum. Batal makmum lagi. Imam buat salah, makmum batal. Ya. Sebab pemerintah hendaklah diikuti jika ketua tadi tu ikut Allah dan Rasul. Sujud sahwi jika terlupa memang suruhan sunat untuk sujud sahwi. Imam buat, makmum wajib buat. Tak buat, batal makmum. Walaupun makmum tak buat salah. Walaupun makmum tak tahu salah. Macam mana tak tahu salah? Dia baru datang. Masbuk tahiyat akhir. Masbuk paling ujung. Bukan masbuk 1-2 rakaat, last. Jadi dia tahu tak cerita ni? Dia tak tahu. Dia Allahu Akbar, tahiyat akhir terus at-tahiyat. Semua baca, imam bagi salam. Imam tak bagi salam Tiba imam sujud sahwi. Makmum kata, apa hal pula? Aku baru masuk, malah aku nak tambah 4 je lagi. Aku tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Aku tak nak sujud sahwi, batal. Kena juga walaupun tak tahu salah apa. Sebab situ memang tempat sujud sahwi jika ada salah. Bila imam buat sujud sahwi, makmum wajib buat sujud sahwi. Bila imam tak buat sujud sahwi, sedangkan sunat adalah buat salah tinggal kunut ke apa ke macam tadi ke, sunat. Katalah makmum tadi kan, kita sambung cerita tadi. Imam tak sujud sahwi sebab dia kerah agak. Dia kata aku tak salah. Tak kisah. Yang penting keyakinan dia. Dia pun salam tanpa sujud sahwi. Makmum sunat juga sujud sahwi, tak wajib. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi sedangkan sunat sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, makmum sunat, tak wajib. Bila? Dengan syarat setelah imam salam. Jangan sebelum imam salam. Sebelum imam salam makmum sujud sahwi, batal. Batal makmum. Imam salam pertama, salam kedua, makmum tadi sujud. Walaupun makmum tak salah apa pun, malah dia menunggu-nunggu cerita tadi. Sebab bila ketua buat masalah, siapa kena bayar hutang? Rakyat kat belakang kena bayar hutang. Standard lah tu. Tu kena hati-hati bila mimpin. Orang bawah kena bayar. Apa pula? Itu pemerintahan dulu. Pemerintahan dulu pun kalau kau dah buat hutang berbilion-bilion, trilion apa saya nak sebut tak kerti, semua kena bayar. Naik barang. Faham tak? Mana boleh? Itu dulu. Sekarang pemerintah lain tak. Ketua buat hal, rakyat kena tanggung. Samalah. Jadi penyelesaiannya adalah tak boleh ikut. Kalau ikut, makmum batal.
Kadang-kadang makmum ni dia blur sama macam imam juga. Dia macam 50-50. Aku salah ke? Dia pun 50-50. Dia pun 50-50. Dia pun tak yakin. Maka dia ikut imam. Dia tak betul. Yang ni cerita hanya yakin. Lebih ni. Lebih ni. Lebih ke? Tengok orang ikut aja. Sebelah. Macam lebih. Lebih ke tak? Lebih ke tak? Lebih ke tak? Dia pun was-was juga. Sama dengan imam. Dia panggil was-was berjemaah. Was-was secara berjemaah. Ikutlah imam, tak apa, tak batal juga makmum. Kalau yang kata batal tadi makmum yakin, yang garanti. Jadi yang pastinya imam tak batal. Makmum yang batal jika langgar peraturan tadi. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.